Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alright. Ini adalah elemen-elemen IP dekat Malaysia lah. Kita ada trademark, ada patent, ada copyright, industrial design, geographical indication. So, kita ada 5 ni. Jangan terkeliru lah. Nanti saya akan terangkan satu persatu trademark. Okay, nama trade ni adalah satu perkataan untuk perniagaan lah. Trademark ni adalah satu tanda bisnes. Tujuan dia untuk membantu pelanggan ataupun pengguna dan juga membantu usahawan. Dari segi pengguna pula, dia membantu pengguna kenal sesuatu barang ataupun servis tu siapa buat. Okey. Bagi peniaga pula, dia bantu dari segi usaha dia ataupun investment dia untuk menaikkan sesuatu brand itu dijagalah. Okey, bila sebut trademark, orang yang nak mendaftar trademark ni mestilah ada perniagaan. Kalau tak ada perniagaan, tak boleh daftar. Dalam undang-undang kita jelas menyatakan bahawa sekiranya orang yang mendaftar cap dagangan ataupun trademark mesti menjalankan perniagaan dalam tempoh 3 tahun selepas pendaftaran trademark. Sekiranya dalam tempoh 3 tahun dia tidak menjalankan apa-apa perniagaan, maka trademark dia boleh dibatalkan. Okey, third party boleh minta trademark dia dibatalkan. Okey. Bukan semua perkataan, bukan semua lambang boleh didaftarkan lah. Dia boleh jadi tagline, dia boleh jadi gambar, boleh jadi perkataan, boleh jadi nama. Tapi bukan semua nama, bukan semua perkataan, bukan semua logo boleh didaftarkan. Syarat dia ada 2. Pertama, dia mestilah distinktif. Distinktif ni maksud dia unik lah, tak sama dengan pesaing-pesaing dia. Yang pengguna boleh tengok dan juga boleh kenal yang mana satu. Tak boleh mengelirukan, tak boleh. Syarat dia mesti boleh dibezakan. Okey, contohnya sekiranya ada orang lain buat downhill, kita pun buat downhill juga tapi eja dia lain. Tetap dia dianggap sebagai tidak distinktif, tidak boleh dibezakan. Okey, yang keduanya adalah dia tak boleh deskriptif. Apa maksud deskriptif? Maksudnya ialah dia tidak boleh describe barang ataupun servis yang dia nak jual lah. Contoh, sekiranya kita jual buah apple, tak bolehlah kita punya cap kita buah apple. Apple cap apple, tak boleh. Kalau dia jual komputer, boleh. Dan satu lagi, deskriptif ni juga dia tidak boleh describe quality service ataupun quality kepada produk dia. Sebab apa? Government ataupun di Malaysia ni MYPO lah, dia tak nak bertanggungjawab sekiranya sesuatu itu mereka yang luluskan tapi tak sama dengan apa yang dijanjikan. Contohnya kalau makanan, kualiti bagi makanan ni sedap lah. Okay, dia pun register jenama sedap. Kemudian dah diluluskan. Jadi sebagai pengguna kita beli sebab dia sedap. Tapi bila kita beli rupanya tak sedap. Jadi rakyat rasa tertipu. Jadi mungkin dia akan tuntut, kenapa you all luluskan ni? Dia kata sedap tapi kita makan tak sedap. You mesti bertanggungjawab. So macam mana? Jadi apa-apa yang describe quality mereka akan cuba tolak. Okay, next. Siapa boleh daftar trademark ni? Siapa boleh jadi owner pada trademark? Jawapannya adalah sesiapa saja. Tak kisahlah dia orang Malaysia ataupun orang bukan Malaysia, boleh mendaftar trademark di Malaysia. Sekiranya dia tak ada company, boleh register atas nama peribadi. Okay, kalau company, of course lah dia kena ada hantar SSM. Kalau personal, dia hantar IC je depan belakang. Persoalannya yang selalu timbul ialah sometimes kadang-kadang
Kita tak sempat lagi nak register SSM, Sendirian Berhad, take time. Boleh ke tak kita daftar atas nama sendiri dulu, lepas kita dah set up company, nanti kita nak transfer? Jawapannya boleh. Tapi kena ada prosedur lah. Kita kena ada isi borang, kena bayar fee, dan kita kena submit borang tu kepada pejabat. Jadi sekiranya kita ada company yang kita ada trademark dan kita membelanjakan duit untuk menaikkan satu brand itu, company kita punya value akan meningkat bersama-sama dengan kita punya trademark. Adalah industrial design. Kalau trademark untuk lambang, trademark untuk nama, dia untuk nak kenal barang tu siapa buat. Industrial design ni dia hanya untuk protection bentuk luaran dia saja. Contohnya kalau kita design kereta, overall kereta tu tak boleh signal saja, tak boleh juga side mirror saja pun tak boleh, dia kena semua. Dan juga dia bentuk luaran saja, dalaman tak, interior design tak boleh. Kalau trademark tadi, dia punya protection dia forever. Selagi mana renew, selagi itulah dia boleh dapat trademark tu. Tapi kalau industrial design ni, dia cuma 25 tahun saja. Dia kena renew setiap 5 tahun. Dan syarat nombor 3 ialah industrial design ni mestilah baru di dunia, mesti unik lah, tak pernah ada wujud lagi dalam dunia. Satu lagi, industrial design ni dia akan luput lah. Dia akan luput selepas 25 tahun. Design tu akan jadi hak orang ramai. Lagi satu, design ni tidak boleh ada kena-mena dengan dia punya function dia. Kalau function, kita kena pergi ke patent. Copyright ni hak kita lah. Copyright ni untuk kerja-kerja seni, penulisan, fotografi. Dia punya protection sampai 50 tahun selepas meninggal. Geographical indication pun termasuk dalam harta intelek, iaitulah sesuatu produk yang kualitinya disebabkan oleh lokasi tempat dia dibuat ataupun tempat dia ditanam. Contoh yang dah ada di Malaysia ni, yang dah didaftarkan, ialah yang paling terkenal sekali Harum Manis lah, sebab dia dah register di Perlis saja boleh nama Harum Manis Perlis. Sabah Tea pun dah register, Keropok Losong pun dah register, Beca, Melaka, Langkawi, Belacan, Bintulu. Saya pernah pergi Bintulu, memang kat sana jual belacan je lah, memang sedap kot. Sarawak Paper, Sonet Tenun Pahang, semuanya dah register. Geographical indication ni tak semestinya pokok, dia boleh juga jadi kepakaran orang di tempat tu. Patent ni dia untuk protection ciptaan sains yang menyelesaikan masalah teknikal. Protectionnya 20 tahun, kena renew setiap tahun. Yang syaratnya ialah orang yang nak mohon patent tu mesti dia lah orang yang mencipta. Tak bolehlah dia meniru orang lain, dia pula lagi register, tak boleh lah. Pertama sekali syarat dia kena ada problem lah. Tak boleh saja-saja, dia kena ada problem yang dia cuba selesaikan, baru boleh patent. Syarat dia kena meets dengan the meaning of invention. So dia solution to a specific technical problem. Contohnya Cik Faizal, saya nak patentkan tudung lah, tudung. Jadi apa masalahnya yang nak diselesaikan dengan tudung tu? Dia kata tudung tu cantik lah. Kalau cantik, tak boleh dijadikan problem, technical problem. Dia bukan technical problem. Tapi kalau tudung biasa lambat, tapi dia punya telepong ataupun tudung dia cepat, yang tu adalah technical problem. Jadi boleh patent lah itu. Ni contoh salah satunya ialah dicipta oleh seorang suri rumah di Jepun. Suri rumah dia nak basuh pinggan lagi, nak mop lantai lagi. So dia cipta baju untuk baby. So semasa dia basuh pinggan tu, dia boleh mop lantai. So anak dia mop lantai lah. Contoh, boleh patent tak? Jawapan dia boleh. Ni satu lagi problem. Bila kita makan, kita minum, kita kena basuh pinggan. Jadi masalahnya ialah kita malas nak basuh pinggan. Kita boleh cipta pinggan mangkuk yang boleh dimakan. Lepas makan, kita makan pinggan. Kalau tak ada apa nak makan, kita makan pinggan sajalah.
Jadi sebenarnya kita nampak simple, tapi dia tak simple sebenarnya. Contohnya kalau kita buat cawan daripada biskut, kalau kita masukkan air, biskut tu akan jadi lembik. Cawan yang dicipta ni, dia ada dalam tu, dia ada sugar coated yang boleh menahan panas dan juga air, dan pada masa yang sama menyebabkan dia ada rasa manis lah. Okey, macam mana nak dapatkan pattern? Pertama sekali, kena dedahkan rahsia macam mana nak buat invention tu, ataupun dedahkan apa sebenarnya komponen yang terlibat. Kena dedahkan supaya orang boleh baca dan boleh faham dan boleh repeat dan jadi. Yang kedua, kena mohon lah. Okey, soalan daripada Syuk. Syarat nak patent kena ada problem. Problem rumah tangga boleh tak? Syarat nombor 1 adalah pertama sekali dia mestilah technical problem. Kalau masalah rumah tangga, itu bukanlah technical problem, jadi tak boleh patent lah. Kemudian selain daripada meets dengan the meaning of invention, ada 3 lagi syarat nak dapatkan patent ni lah. Pertama sekali, kita adalah orang yang pertama yang cuba selesaikan masalah tu di dunia. Jadi examiner akan cek sama ada betul ke tak kita adalah orang yang pertama di dunia yang cuba selesaikan masalah tu. Sekiranya ya, maknanya kita dah lulus syarat pertama. Yang keduanya ialah dia tidaklah obvious. Contohnya, ada orang cipta vacuum cleaner, ada orang lain pula cipta radio, dan kita ni kita gabungkan antara vacuum cleaner dengan radio. Sebab tak ada orang lagi cipta vacuum cleaner ni ada radio. Susah ke senang nak gabungkan vacuum dengan radio? Tak ada susah pun kan, senang je. Ambil vacuum, ambil radio, seltip dia, ataupun skru, ataupun gum, ataupun bubuh rubber band, anything possible yang boleh attach to dua komponen yang berbeza tu. Examiner anggap ciptaan yang macam tu tidak sufficient untuk dapat patent sebab obvious. Syarat nombor 3 adalah dia mestilah useful ataupun industrial applicable. Yang syarat nombor 3 ni tak penting sangatlah, kita tak tengok sangat, selalunya lulus je lah. Okay, jadi bila dah dapat patent, apa yang kita dapat? Okey, dah dapat patent, dah lulus. So what's next? Kita ada hak untuk menghalang orang lain daripada membuat, mengguna, mengedar, mengimport, menjual tanpa kebenaran kita. Jadi kalau kita, dalam bisnes, kalau kita ada hak ini, 5 hak ni, definitely kita boleh buat duit. Orang sangat memerlukan, jadi kita boleh letak harga. Nak buat boleh, tapi bayar lesen. Nak guna boleh, tapi bayar lesen. Nak edar boleh, tapi bayar lesen. Jadi kita ada unfair advantage. Sebab tu semua syarikat-syarikat besar mesti dia apply patent. Seterusnya, adakah perlindungan patent dikuatkuasakan seluruh dunia? Jadi dia apply dekat Malaysia, adakah ianya berkuat kuasa di seluruh dunia? Jawapannya tak lah. Sebabnya patent ni dia bersifat teritorial. Sekiranya kita file dekat Malaysia, dia hanya berkuat kuasa di Malaysia saja. Kalau nak protect di negara lain, kita kena masuk satu persatu. Malaysia, Thailand, masuk semualah satu-satu. Dan kita tengoklah strategi kita. Kalau kita buat, contohnya galah kelapa sawit, tak perlulah kita patentkan di tempat yang tak ada kelapa sawit. Kalau kita buat aircon, tak payahlah kita patentkan di Kanada ke, di Greenland ke, sebab kat sana dah sejuk. Kalau nak patent kat sana, patentkan heater. Sebab setiap negara yang kita patentkan tu, kita ada maintenance fee dia. Setiap tahun kena bayar, setiap tahun kena renew. Di Malaysia pun sama, setiap tahun kena renew sampailah tahun yang ke-20. Yang seterusnya, apa yang tak boleh dipatent? Ada 4 sahaja yang tak boleh patent. Selain daripada 4 ni, semuanya boleh. Pertama ialah discovery. Benda yang kita jumpa, teori. Duduk bawah pokok apple, tiba-tiba apple jatuh atas kepala. Teori gravity tak boleh patent. Kaedah matematik pun tak boleh patent. Semua ni termasuk dalam kategori pertama lah yang tak boleh dipatentkan. Yang kedua, pokok dan juga haiwan tak boleh.
tetapi bakteria dan virus boleh patent. Contohnya coronavirus lah, ada patent dia, tapi bukan yang novel corona ni. Dia yang corona yang dulu, MERS lah, SARS lah, semua itu coronavirus yang ada patent dia dan ada owner dia. Vaksin juga boleh dipatentkan. Yang ketiga, scheme, method of doing business tak boleh. Yang keempat, method of treatment. Contohnya ada orang dah jumpa cara nak menyembuhkan sesuatu penyakit manusia ataupun penyakit haiwan, benda tu tak boleh dipatentkan. Jadi setakat itu saja. Sebenarnya saya ada banyak slide dalam database. Daripada dia terperuk kat situ, lebih baik kita discuss ataupun saya dedahkan, so that benda ni recorded dan siapa nak tengok nanti dia boleh ulang tayang lah. Alright, itu saja setakat ni. Okay, Assalamualaikum.